Bertemu kembali. Baik, sebelum kita teruskan cerita, satu laporan terkini yang baru sahaja kami terima. Sarawak akan memulakan pemberian vaksin dos penggalak kedua kepada warga emas berusia 60 tahun ke atas yang mempunyai komorbiditi dan juga remaja berusia 12 tahun ke atas yang mempunyai sistem imun rendah bermula Jumaat ini. Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan ia boleh didapati di pusat pemberian vaksin PPV, klinik kerajaan dan juga hospital serta klinik swasta. Temu janji bagaimanapun perlu dibuat terlebih dahulu. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS akan memaskini maklumat dari masa ke masa di laman Facebook rasmi JKNS. Jadi bagi warga Sarawak yang menonton di luar sana, pastikan anda mengikuti laman Facebook rasmi JKNS untuk yang terkini. Baik, kita terus saja dengan cerita berkenaan dengan apa yang kita sebut sebentar tadi sebelum berhenti rehat. Banyak orang bercakap berkenaan dengan kebenaran untuk mengeluarkan simpanan KWSP berjumlah RM10,000. Banyak laporan yang kami sudah siarkan. Banyak perdebatan juga yang kita sudah saksikan sama ada perlu atau tidak. Yang keduanya, jika sudah keluar, bagaimana kita patut membelanjakan wang itu supaya ia digunakan untuk tujuan yang baik. Satu cerita yang menarik adalah dari Kelantan. Saya mahu terus saja bersama dengan Muhafandi Muhammad, wakil kami di Kelantan. Muhafandi, orang Kelantan, dikatakan keluar KWSP RM10,000. Apa yang mereka buat? Ya, dengar. Mai, dengar Mai. Ya. Hello, Lokman. Ya, Fandi di sana. Saya ulang soalan. Orang Kelantan dapat KWSP RM10,000. Apa yang mereka buat? Sebenarnya hasil tinjauan saya pada hari ini dan juga semalam saya melihat mungkin sebahagian kaum wanita ataupun kaum ibu di Kelantan ini telah memilih untuk membeli barangan kemas dan juga melengkapkan koleksi barangan kemas mereka. Dan apa yang dapat saya saksikan, kedai emas yang sentiasa menjadi tumpuan khususnya di Pasar Besar Siti Khatijah di tengah-tengah bandar Kota Baru turut dikerumuni oleh golongan wanita bagi mencari barangan perhiasan tersebut. Dan barangan tersebut sebenarnya mereka mungkin ingin peragakan pada musim ataupun pada 1 Syawal ini. Namun pada masa yang sama juga dengan adanya pengeluaran khas KWSP ini, mereka boleh berbelanja lebih. Mungkin duit RM10,000 yang mereka perolehi itu ditambah pula dengan simpanan yang ada dalam jumlah 3 ataupun 4,000, mereka boleh membeli barangan kemas ataupun kadar emas yang lebih berat sedikit. Dan ini apa yang dikatakan oleh pengunjung dan juga peniaga. Berlaku peningkatan jualan sejak 2 hari ini dan kita boleh saksikan rata-rata peniaga orang kata meraih keuntungan hasil daripada orang kata pembelian ataupun sambutan hari raya, yang mana sebahagian besar masyarakat ataupun kaum wanita ini mengambil peluang. Walaupun kita tahu pada waktu ini kadar ataupun harga emas tidaklah begitu rendah harganya, namun mereka sedia berbelanja. Jadi kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh sebahagian peniaga dan juga rakyat Kelantan itu. Orang mari. Tapi harga tu masih tinggi lagi. Cuma sekarang ni orang puai suka pakai emas, jadi yakin mari beli emas juga. Walaupun harga tinggi. Nak tanya juga harga tu. Harga hari ni turun sikit sebab kemarin 700 lebih. Hari ni 98. Gram tu hari ni 25 ni. Okey, KWSP ni saya suruh tak mari lagi. Mungkin dalam seminggu lagi kot, insya-Allah. Sebab dia baru nak masuk ke. Dia 18 bulan dia. Apa boleh dia masuk? Lagi mari, tapi dia sekarang ni biasa pergi shopping dululah. Gitu ya, emas nombor 2. Gitu. Emas nombor 2 sikit. Sebab dapat KWSP, kita waktu bid lah KWSP. Guna beli emas sikit dengan besarkan modal niaga. Kita awal minta KWSP bila diluluskan. Satunya emas ni kita tengok setiap tahun dia makin naik. So, jadi kalau sipir duit itu, duit tak tahu mana. Baru gitulah, lebih. Tapi emas ni kita boleh sipir pajak ke kalau nak guna. Bila dia harga tinggi saya jual. Gitulah, saya duk main gitu ya sok mula ni nya. Alhamdulillah, boleh kata ke okey lah, maksudnya okey lah. Dekat-dekat raya memang akhir ramai sok mula customer akhir mari beli shopping ke apa semua. Kalau ikut tarikh hari ni ada penurunan lah sedikit. Macam ni kita ada
Tu kalau ikut gram 25 nen dan 1 segram. Kalau ikut Kelantan kita panggil ya berat, dalam nen 9 lapis ya berat. Kira hari ni turunlah sikit, paling tinggi pernah mencecah dari 700 ya berat. 700 lebih ya berat lah. Makin ramah. Sebab ni dah peluang untuk orang-orang seri rumah ke. Yang mula-mula lagi. Dapat. Dapat? Beli emas mana? Yang mula-mula yang ni. Yang mula-mula tu kan. Berapa ni? Ni anggaran dalam 14,000. 14,000 tambah lah. Itu. Kan kita dah dapat 3 kali dah kan. Ni yang terbaru pula. Okey. Yang 10,000 ni terbarulah. Patut tambahlah duit kita sikit lah. Untuk masa depan kita lah. Kalau sakit demam ke, kita tak payah nak hutang orang. Kita ada, kita boleh jual balik kan. Lokman, jika kita lihat yang terakhir sekali, akak tu mendakwa beliau kali ketiga membeli emas di kedai di kawasan Pasar Besar Siti Khatijah ini. Maknanya pengeluaran pertama beliau membeli emas, pengeluaran kedua juga beliau membeli emas, dan ketiga terakhir ini 10,000 ni turut digunakan untuk pelaburan emas. Dan untuk pengetahuan Lokman, sebenarnya kaum wanita dan juga kaum ibu di Kelantan ini suka melabur ataupun menjadikan barangan kemas emas ini sebagai satu simpanan pelaburan mereka. Ini kerana seringkali mereka menganggap bahawasanya emas yang disimpan ini tidak susut nilainya dan boleh digunakan pada waktu terdesak. Misalnya jika berlaku orang kata perniagaan mereka yang agak rugi, perniagaan mereka yang tidak menguntungkan, pada masa yang sama sekolah hendak dibuka, anak-anak memerlukan perbelanjaan sekolah dan persiapan peralatan sekolah, atau berlaku kecemasan seperti kenderaan rosak dan sebagainya, atau memasuki hospital, mungkin emaslah digunakan, di mana emas yang mereka pakai ataupun mereka simpan itu mungkin akan dipajak sementara bagi mendapatkan wang dan untuk orang kata berbelanja perkara-perkara yang luar jangka itu. Itu yang dimaksudkan oleh kaum wanita di Kelantan itu, kerana mereka menganggap emas adalah pelaburan yang cukup bermakna dan cukup mudah bagi mereka. Dan mereka sendiri juga, Lokman, seperti di Kelantan ini, saya respect kepada kaum wanita ini. Beliau ataupun golongan wanita ni boleh mengetahui kadar naik turunnya emas. Maknanya mereka ni seolah-olah macam stock market. Mana kalau kita tanya hari ini berapa kadar emas, dia boleh jawab. Maknanya perkembangan turun naik emas ini mereka sentiasa ikuti, dan sudah pasti bila berlakunya emas turun, kadar emas, harga emas yang turun, mereka membeli dengan jumlah yang banyak, mereka sanggup berhutang bergadai untuk membeli emas dan mereka simpan. Dan apabila mungkin berlaku kenaikan harga yang tinggi nilai emas seperti semalam, harga RM700 lebih pada nilai siap berat, mungkin mereka boleh berniaga kembali dan juga menggunakan duit keuntungan daripada hasil jualan emas yang mereka simpan itu untuk aktiviti yang lain. Inilah bisnes orang kata di Kelantan ini, seronina ataupun uniknya peniaga emas dan juga peraih emas di Kelantan ini, Lokman. Maaf Fandi, saya faham apa yang cuba disampaikan. Menarik juga kita lihat ini. Saya juga tidak mahu menghakimi apa yang orang lakukan dengan wang itu, kerana itu adalah wang simpanan mereka. Wang RM10,000 KWSP itu adalah hak milik mereka. Tetapi kalau kita lihat tujuan asalnya adalah untuk dibenarkan untuk dikeluarkan jika terdesak, jika ada keluarga yang di luar sana yang masih lagi berdepan dengan situasi yang agak sukar, masih lagi merasai impak pandemik, penutupan perniagaan, tak cukup makan dan sebagainya. Itu tujuan asalnya. Dan saya lihat di situ ramai orang yang gunakannya untuk melabur emas. Apabila mereka ditujukan soalan ini, apa kata mereka, Fandi? Sebenarnya, ya betul, duit tersebut sepatutnya digunakan untuk keperluan yang terdesak ataupun perbelanjaan. Namun pada waktu ini, selepas kita melihat proses pemulihan yang sudah beransur baik, kebanyakan perniagaan telah mula dibuka dan mereka yang sebelum ini tidak bekerja kembali bekerja. Pada masa sama juga, sebahagian besar peniaga yang sebelum ini tidak dapat terlibat dalam perniagaan Bazar Ramadan telah kembali berniaga di Bazar Ramadan, di mana di Kelantan sahaja untuk makluman Lokman, sejumlah hampir 4,000 yang
berniaga di tapak Bazar Ramadan, dan sepanjang perniagaan mereka ataupun sepanjang orang kata mereka menjalankan perniagaan itu, mereka telah, saya melihat mereka mampu untuk recover balik kerugian mereka yang sebelum ini. Jadi sekiranya orang kata duit perbelanjaan yang ada ni sudah, saya kira mereka sudah mencukupi untuk membeli keperluan seperti pakaian sekolah, untuk membeli pakaian untuk hari raya, untuk mempersiapkan rumah untuk menjelang hari raya, membeli kuih-muih, membeli biskut dan sebagainya. Namun dengan adanya pengeluaran KWSP itu, satu tambah nilai buat keluarga. Jadi lebihan duit yang saya kira mungkin diperolehi daripada KWSP itu digunakan untuk pelaburan emas dan juga membeli barangan kemas kerana mereka sedar itulah aset ataupun itulah kata satu fixed deposit buat sesebuah keluarga dan boleh digunakan pada waktu yang terdekat ataupun waktu yang terdesak. Mungkin pada pandangan Lokman ataupun pandangan penonton, mungkin orang kata membeli emas ini ataupun membeli barangan kemas ini mungkin satu pembaziran ataupun tidak kena dengan niat sebenar ataupun hasrat sebenar penggunaan wang KWSP itu. Namun saya melihat rata-rata di Kelantan ini, kebanyakan mereka yang berniaga, mereka yang bekerja sendiri khasnya, mereka mampu untuk orang kata membeli pakaian ataupun membeli persiapan untuk Ramadan ataupun persiapan untuk hari raya berdasarkan hasil usaha mereka. Jadi mungkin juga bagi kalangan kaki tangan kerajaan ataupun mungkin juga swasta yang berpendapatan rendah, mungkin juga mereka memerlukan wang simpanan ataupun memerlukan wang KWSP ini. Namun bagi golongan yang berniaga sendiri ataupun mereka yang terlibat dalam perniagaan khasnya, sebenarnya mereka, saya melihat mereka sudah mampu untuk menjalani kehidupan dan juga mampu untuk orang kata berbelanja menggunakan duit mereka sendiri tanpa mengharapkan peruntukan ataupun pengeluaran khas KWSP ini, Lokman. Secara umumnya, Fandi, berapa lama jika mereka mengeluarkan RM10,000 itu untuk membeli emas, dan jika kita andaikan mereka gunakan keseluruhan RM10,000 itu, berapa lama mereka akan dapat pulangan pelaburan, dan secara puratanya berapa peratus yang mereka dapat daripada RM10,000 perbelanjaan atau pelaburan itu? Jika diambil contoh sebentar tadi, Hakim, jika kita melihat Lokman, kita melihat salah seorang akak itu yang membeli emas dengan harga RM14,000. Mungkin gelang emas ataupun orang kata rantai emas yang dibelinya dengan harga RM14,000. Lokman, di mana duit simpanan yang dia ada sekitar RM4,000 ditambah pula dengan pengeluaran khas KWSP RM10,000. Jadi nilai emas yang dibeli itu RM14,000. Dan pada hari ini keadaan nilai emas menurun sedikit berbanding semalam. Semalam sekitar 700 lebih. Pada hari ini sekitar RM698 lebih kurang pada harga RM1 beratnya. Jadi berlaku peningkatan turun naik emas ini dalam waktu tempoh jangka yang begitu dekat. Dan golongan wanita yang seperti saya perkatakan sebentar tadi, Lokman, mereka cukup arif. Mereka cukup bijaksana memerhatikan kadar turun naiknya emas di pasaran. Dan apabila merasakan orang kata nilai emas yang dibeli ataupun yang disimpan itu melebihi sasarannya, mungkin dalam akak itu melabur dari sekitar RM14,000. Namun mungkin dalam tempoh seminggu depan ataupun dalam tempoh selepas Aidilfitri nanti berlaku kenaikan anggaran sekitar 5 ke 10%. Ini bermakna dia sudah, akak itu kalau menjual dengan harga RM14,000 emasnya, profit ataupun simpanan yang keuntungan yang dia dapat daripada hasil jualan itu mungkin sudah menjangkau hampir RM2,000. Dan itulah yang dikatakan berniaga emas. Itulah peluang yang digunakan oleh sebahagian peraih emas di Kelantan ini yang membeli emas terpakai. Dan mereka sendiri yang kata menjual dan juga melihat kadar pertukaran emas sendiri, dan apabila berlakunya kenaikan harga emas, mereka terus menjual dengan harga pasaran dan sudah pasti ianya mendapat keuntungan kerana mereka membeli emas itu pada harga yang rendah sebelum ini. Itu yang saya lihat, Lokman. Okey. Muhammad Fandi, penjelasan yang bagus. Saya percaya Muhammad Fandi juga sudah berjaya meyakinkan saya berkenaan dengan logik apa yang mereka buat ini, dan saya tak terkejut kalau penonton di luar sana ramai di negeri-negeri lain juga mungkin akan ikut jejak langkah. Ada antara mereka yang melihat ini sebagai satu langkah yang bijak. Daripada RM10,000 itu mereka boleh beranakkan lagi, bak kata orang Kelantan memang terkenal dengan daya keusahawanan mereka. Muhammad Fandi, terima kasih, dan kepada anda yang menonton cerita, terima kasih. Kita akan terus membawakan kepada anda seperti biasa maklumat lanjut
berkenaan dengan apa semua yang kami kongsikan di extraordinary.com dan juga semua buletin kami seperti biasa. Terima kasih kerana menonton cerita. Assalamualaikum dan salam hormat.